Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Erwan Muhyiddin di sini bersama-sama dengan anda dalam Aki Show episod yang ke-11. Hari ini alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sentiasa dalam penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita semua dapat terus diberi peluang oleh Allah untuk kita buktikan yang kita ini adalah hamba Allah yang positif, kan? Allah Allah turunkan kitab yang mengajarkan kita tentang positif. Allah hantarkan seorang rasul yang menunjukkan jalan bagaimana kita supaya kita untuk menjadi hamba Allah yang positif. Dan bila positif ni insya-Allah kita boleh menghadirkan manfaat untuk diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat, insya-Allah. Alhamdulillah. So, pada Aki Show hari ini dalam episod yang ke-11, Hanif dalam segmen beliau Gaya Hidup Jaya akan berbual tentang satu topik yang sangat menarik, topik seputar kepimpinan dalam usahawan jaya. Sangat penting sebagai seorang usahawan ni kita ada sifat kepimpinan. Semua itu Hanif akan berbual tentangnya insya-Allah dalam segmen beliau. Dan Abang Yus pula hari ini akan sambung tentang ataupun akan mula berbual tentang intermittent fasting. Intermittent ni macam satu hari puasa, satu hari tak puasa, satu hari puasa, satu hari tak puasa. Macam itulah. Tu situ Abang Yus akan berbual tentang intermittent fasting. Dan insya-Allah dalam segmen terakhir mungkin kita akan berbual antara kita insya-Allah tentang perjalanan Aki Show setakat hari ini bersama-sama dengan anda semua. Okey, insya-Allah terus setia bersama-sama kami semua dalam Aki Show hari ini episod yang ke-11. Jom kita bersama-sama dengan Hanif sekarang dalam segmen beliau Gaya Hidup Jaya. Bismillah. Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi semua. Apa khabar? Bersama saya Hanif dalam saya punya segmen Gaya Hidup Jaya. Alhamdulillah hari ini hari Rabu bersamaan dengan 9 Rabiul Awal. Kita cakap pasal Rabiul Awal ni, kita akan menanti satu tarikh yang paling keramat, iaitu hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal yang akan jatuh minggu hadapan, insya-Allah kita sama-sama mengingati. So hari ini apa yang akan dibincangkan bersama dalam topik yang paling menarik di episod ke-11 Aki Show, di mana insya-Allah hari ini saya akan membincangkan lebih detail, lebih menarik tentang keusahawanan dan kepimpinan. Apa kaitan antara kepimpinan dan keusahawanan? Tonton sampai habis insya-Allah. Sebab hari ini sangat berbeza, saya tak nak cakap seorang. Saya nak bawa masuk beberapa orang tetamu yang saya hormati, juga sebagai seorang leader saya juga. InsyaAllah anda akan bersama dengan leader-leader saya sekejap saja lagi, insyaAllah. So apa yang nak saya ceritakan tentang keusahawanan, tentang kepimpinan ni ataupun leadership dalam usahawan. Tak kira bila saya sebut kepimpinan ni sebenarnya dia sangat luas. Jadi kepada anda yang bergelar usahawan, anda perlu ada sifat ini, karakter ini sebagai seorang pemimpin. Juga kepada anda, walaupun apa yang anda lakukan, semua manusia di muka bumi ini adalah pemimpin. Telah dinyatakan dalam beberapa hadis Nabi SAW bahawa kita sebagai manusia ini adalah khalifah di muka bumi ini. Tak kira kita lelaki, kita perempuan, kita sebagai seorang anak, sebagai seorang anak murid, sebagai seorang guru, siapa saja yang bergelar manusia ini adalah khalifah di muka bumi ini. Macam mana pula semua orang jadi pemimpin ni? Okey, situasi di rumah, seorang bapa,
Semua orang ingat dalam satu keluarga, bapa itu adalah leader, pemimpin. Ya betul, dia adalah kita punya pemimpin yang paling kita hormati, paling kita segani. Dan tentu anda pun sebagai seorang anak pasti mengidolakan ayah masing-masing sebagai pemimpin. Macam juga saya, bila dah kahwin, saya ada ayah mertua. Saya pun jadikan ayah mertua saya sebagai mentor, sebagai leader saya. Apapun yang saya buat, suami isteri, dalam bisnes ke apa ke, saya ada leader saya untuk saya rujuk, untuk saya pegang kata-kata yang telah mereka bagi dekat kita sebagai seorang manusia. Daripada kecil kita dibesarkan oleh tangan seorang ayah ni, macam mana? Macam itulah kita rasa hormat kita pada mereka. So hari ini insyaAllah saya akan bersama beberapa orang tetamu. Sebelum tu saya nak ceritakan satu kisah di mana seorang pemimpin ini perlu ada satu sifat yang jarang-jarang sekali pemimpin ada. Seorang pemimpin tu ada, iaitu seorang pemimpin yang melaksanakan tanggungjawab, iaitu the leader that walk the talk. Walk the talk. Apa itu walk the talk? Walk the talk ni adalah satu karakter ataupun satu sifat seorang leader ni yang mengutarakan apa yang dicakap, mengutarakan apa yang dah dirancang. Sebab tu dalam bisnes apapun, anda sebagai usahawan, anda sebagai anak murid yang belajar, anda perlu ada action terhadap apa yang anda rancang. Itu yang saya panggil turn strategy into action. Tukarkan pendapat yang kita ada tadi kepada satu pelaksanaan. Itu yang paling susah sekali. Even saya akui diri saya pun ada kelemahan di situ. Walaupun saya seorang leader, mungkin di rumah, mungkin di saya punya company saya sendiri. That's why saya perlu tetapkan matlamat itu, iaitu saya perlu walk the talk. So bagaimana? Sebab ada satu kajian yang menyatakan dalam ramai-ramai strategis ataupun ramai-ramai pemimpin yang ada strategi ni, fikiran strategi ni, hanya 30% strategi yang mereka rancang menjadi kenyataan, menjadi satu hasil yang bermakna untuk semua masyarakat, semua orang yang dia pimpin. So kita sebagai leader yang baik perlu menukar 10% itu tadi kepada peratusan yang lebih tinggi. Kita perlu jadi seorang usahawan yang walk the talk. Saya kongsikan 3 tips, iaitu yang pertama, put it right resource in right place. Kita perlu ada resource yang betul kepada orang yang betul. Yang kedua, setiap rancangan itu perlu tersusun, perlu teratur dan ada details. Kita dah rancang, kita dah buat macam-macam dalam kita punya mesyuarat tu, dekat table kita punya meeting table tu ada beberapa orang dan semua orang utarakan idea. So, apa idea-idea tu macam mana nak dilaksanakan, itu tugas seorang leader. Okay, yang terakhir sekali, yang ketiga, iaitu komunikasi yang tepat. So, make sure kita strukturkan apa yang dah dirancang itu kepada communication dan kita delegatekan kepada tim-tim kita yang di bawah. Itu adalah cara untuk kita walk the talk. Jangan sembang je, buat. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya nak menjemput dengan bangganya beberapa orang tetamu yang saya akan interview hari ini. Tadi Abang Irwan sebagai host dalam Aki Show. Hari ini saya sebagai host dalam saya punya mini segmen saya, iaitu Gaya Hidup Jaya. So saya tampilkan dua orang sahabat panel saya, Abang Irwan dan Abang Yus. Silakan Tuan Director. Yes. Alhamdulillah, terima kasih Abang Irwan dan Abang Yus bersama saya hari ini. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Salam. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey bang, Abang Irwan, Abang Yus, saya sangat berbesar hati kerana anda berdua lah saya ada di pentas ini di Aki Show sebagai seorang leader saya. So saya hormati Abang Yus dan Abang Irwan sebagai saya punya leader. Mereka dah ada pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing. Jadi untuk segmen kecil saya ni, saya ada satu permainan, saya ada satu game yang sangat menarik tau bang. Kadang-kadang kita punya viewers ni dia perlukan satu interaction yang menarik sikit supaya dia stay sikit lama-lama dan tengok apa benda yang akan kita buat. Okey, semua dah sedia ke Abang Irwan dengan Abang Yus? Bismillah.
Mesti benda-benda apa InsyaAllah. benda lah game ni nak buat ni kan. Okay, sebenarnya very easy question lah. Okay, dia punya cara dia macam ni. Saya akan utarakan soalan kepada Abang Irwan dan Abang Yus. But for first, saya akan tanyakan kepada Abang Yus dulu, kemudian barulah Abang Irwan akan menyusuli. Okay, so saya akan tanya soalan. Dalam masa 10 saat, Abang Yus, Abang Irwan perlu menjawab soalan itu. Boleh jelas dengan apa yang saya jelaskan tadi? Okay. Abang? Okay. Okay. Okay, Abang Yus first Abang Yus, very quick 10 second. 10 saat dari sekarang, daripada soalan yang akan saya buat ni. Abang Yus ready Okay. What are the characteristic of a good leader? For the past 10 to 20 years you be in corporate world. Silakan bang. The first thing is you have to be very supportive of your staff. Okay. You have to be very clear of your goal and direction. And you have to make it very clear to your staff what the goals and directions are, and you must support them. Tak boleh tak support kena support mereka, dan sentiasa kena defend diorang. Itu yang saya selalu amalkan. Yes, 10 second enough. Terima kasih bang atas perkongsian. So kesinambungan kepada apa yang abang kongsikan tadi. Abang dah berada dalam corporate world begitu lama ya bang, betul? Kalau saya kalau tak betul abang betulkan. So macam abang sebut tadi, you must be very supportive to your team, to your staff. So apa sebenarnya cabaran yang paling abang ingat sampai sekarang yang susah nak dilupakan bila kita manage kita punya team? Oh, banyak. kalau nak recallkan banyak lah, tapi selalunya cabaran-cabaran utama kalau macam tengok juga staff tu, kalau staff tu staff baru, cabaran dia ialah untuk bawa dia masuk, nak assimilate dia dengan budaya ataupun the corporate culture company tu. Staff yang dah ada, kita nak dia grow, kita tak nak dia stagnant ya. Dan staff yang dah at the developed stage, kita nak build dia pula untuk menjadi leader. So setiap itu ada cabaran tersendirilah. Baik. Memang dijangkakan cabaran tu memang ada. Walau di mana, dekat corporate world ke, dekat mana-mana tempat pun mesti ada. Okay. So seterusnya saya akan utarakan soalan kepada Abang Irwan. Ya, Abang Irwan, are you ready? Ya, bismillah. Okay, bismillah. So soalan dia of course akan berbeza dengan Abang Yus tadi. So very quick 10 second Abang Irwan, dalam dunia penyiaran, dalam dunia industri kreatif yang Abang Irwan dah berada setakat ini, mungkin past 10 years, past 15 years abang ada sekarang. So siapakah ataupun abang name it, berapa banyak yang abang ada, siapakah leader ataupun orang yang abang admire sampai sekarang? InsyaAllah abang teruskan 10 second. Masya Allah, yang pertama tentunya ayah anda dan bonda saya. Nombor 2 adalah guru-guru saya lah, antaranya Fadil Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, Syekh Muhammad Hafiz bin Haji Slamat Al-Jundrami, Syekh Hafizuddin, dan ramai lagi. Tapi yang paling teratas tu antaranya adalah ibu bapa saya sendiri, anda bonda saya sendiri, dan Fadil Habib Ali Zainal Abidin. InsyaAllah. Alhamdulillah. So abang, I'm very interested tentang kisah abang bersama dengan sebagai seorang PA kepada Ustaz Habib Ali kan bang kan? Seberingkas bang, apa yang abang nampak leadership kualiti yang beliau ada, yang patut kita sama-sama ada dalam, contoh saya lah sebagai seorang usahawan kan, apa yang patut yang kita terapkan so that I can learn from that, saya boleh absorb untuk kita punya business. Silakan bang. InsyaAllah, kalau satu nilai ataupun satu karakteristik yang saya sangat kagumi pada Fadil Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Hamid adalah beliau seorang yang sangat penuh dengan kasih sayang. So sifat kasih sayang tu dia menyinari semua tindakan-tindakan beliau. Contohlah kalau kita nak kata leadership ni is bukan position tau. This is an action. Leadership is an action.
So dia tidak akan menyuruh kita ataupun dia tidak akan memberi kita satu nasihat, melainkan dia sendiri dah buat perkara itu. So ianya menambah nilai kepada apa yang dia katakan, dan bila dia telah lakukan sendiri, dia faham akan apa yang dia minta daripada kita semua, dan dia faham akan ujian-ujian yang terkait dengan tindakan yang perlu dilakukan itu, dan di atas semuanya itu dia sampaikan dan dia pimpin dan dia tunjukkan jalan dengan kasih sayang. So menjadi seorang leader yang disayangi, yang dikagumi, yang dihormati itu, saya yakin semua yang karakteristik yang saya sebut tadi itu ada pada leader ataupun pemimpin-pemimpin yang apa ni, dia punya kepimpinan tu mendatangkan manfaat kepada diri dia, keluarga dia dan masyarakat. Allah Alam. Saya tertarik dengan kata-kata Abang Irwan tadi. Dia terkait dengan satu peribahasa ataupun proverbs daripada American proverb. Kalau boleh saya minta tuan director munculkan dalam kita punya yes, ini dia sebab it is not enough to stare up the steps, we must step up the steps. So dari situ kita dah nampak apa sebenarnya maksud yang Abang Irwan dah sebut tadi, dan pada awal rancangan ni tadi pun saya ada sebut seorang pemimpin itu perlu walk the talk. Jangan hanya kita mengarah tanpa kita buat dulu. Itu yang proverb tu tadi ajarkan. Jangan kita hanya memerhati saja tangga tu tanpa kita menaiki tangga tu sendiri. InsyaAllah semoga memberi manfaatlah kepada semua. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Abang Irwan dan Abang Yus kerana bersama saya hari ini. So insyaAllah kita berjumpa lagi ya bang. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Sebelum kita akhiri saya punya segmen hari ini, InsyaAllah banyak sekali perkongsian yang telah saya sebut dan rakan-rakan saya Abang Irwan dan Abang Yus pun sebut. InsyaAllah semoga kita dapat sama-sama menjadikan satu hikmah pada semua orang. Apa pun yang kita buat dalam muka bumi ini adalah untuk memberi manfaat kepada semua orang. Okey, itu yang paling penting. Apa-apa pun yang kita buat, ikhlas kerana Allah Ta'ala, insyaAllah dia akan memberi manfaat kepada orang, semua orang. So saya selitkan dengan 1 minit video berkenaan dengan satu tips daripada bahan-bahan bakery yang ada di Aki Bakemat. InsyaAllah satu tips, satu benda baru yang mungkin anda sendiri tak tahu. Okay, so saya tinggalkan dengan pesanan iklan, dan seterusnya anda akan bersama dengan Abang Yus. Topik Abang Yus sangat menarik, iaitu berkenaan dengan intermittent fasting ataupun berpuasa. Orang Islam dah buat lama dah puasa ni Mak Saleh baru terhege-hege ada intermittent lah apa benda tu semua. InsyaAllah Abang Yus akan kupas lebih lanjut lagi. So stay tune bersama Aki. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Assalamualaikum. Okey, canola spray. Apa kegunaan dia canola spray ni? Ini adalah minyak canola yang dijadikan dalam bentuk aerosol seperti ini, seperti dalam tin ni. Kegunaan dia adalah untuk kita spray di atas kita punya pan sebelum kita bakarlah kita punya tepung adunan tadi tu. Jadi ini pilihan yang terbaik untuk anda cari bagaimana nak gunakan minyak. Tak perlulah kita sapu margarin, senang kita spray je terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua sihat walafiat, menjalani kehidupan yang secara positif, masih lagi mengamalkan amalan-amalan hidup yang sentiasa sihat dan positif, terus beristiqamah dengan pilihan-pilihan anda dalam berusaha untuk menjadi lebih baik. Anda mesti menjadi lebih baik pada hari ini berbanding dengan anda yang semalam. Itu adalah antara satu perkara penting yang kita sentiasa kena ingatkan diri kita. Terima kasih Hanif jemput saya dan Irwan tadi dalam segmen tu. Ingatkan nak tanya apalah, insyaAllah boleh juga kongsi sedikit ya pengalaman. Alhamdulillah. Okey, kita dah episod ke-11. Alhamdulillah dah ya, banyak ada episod untuk season ni, dan dalam episod-episod yang lepas saya banyak berkongsi sedikit pendapat, sedikit ilmu ya berkenaan dengan pemakanan secara sihat ya. Banyak yang dah kita bincangkan mengenai makronutrien seperti lemak, protein dan karbohidrat ya. Harapnya anda lebih faham sekarang berkenaan dengan apa yang anda makan setiap hari ya. Kita juga dah berbincang berkenaan dengan amalan-amalan cara pemakanan sihat. Last week kita tengok pasal diet program yang kalau tak lose weight dalam mengamalkan diet program tu apa sebab-sebabnya. Jadi ini antara benda-benda yang saya rasa berguna untuk anda faham dan dalam usaha anda mengamalkan pemakanan yang sihat seharian tu anda lebih arif ataupun you can understand what's happening to your body better, insyaAllah ya. Okey, minggu ni saya rasa sesuai untuk kita beralih kepada lagi satu tool ya yang ramai digunakan, banyak digunakan sekarang sebagai a weight loss tool. Ini bukan diet plan, ni sebenarnya adalah cara pemakanan ataupun pattern pemakanan ya yang sejak beberapa tahun kebelakangan ni menjadi sangat-sangat popular. Anda mungkin pernah dengar, saya percaya anda mesti pernah dengar, iaitu intermittent fasting. Sebenarnya fasting ni, berpuasa ni bukanlah perkara yang baru. Kita sebagai umat Islam daripada kecil lagi ya dah diajar untuk berpuasa. Kita puasa sebulan di bulan Ramadan. Kita juga banyak melakukan puasa-puasa sunat seperti puasa Isnin, Khamis dan juga hari-hari yang tertentu yang disunatkan berpuasa. Jadi honestly puasa tu it's not something alien to us lah ya, benda yang kita dah biasa buat. Dan amalan kita adalah berpuasa daripada waktu subuh sampai ke maghrib. Dan puasa lebih bermakna pada kita sebab pada kita berpuasa itu bukan sahaja dari segi tak makan dan tak minum ya, tapi juga tak melakukan benda-benda yang boleh membatalkan puasa. Dan puasa kita ni memang kita tak makan dan tak minum. Tapi puasa-puasa Mak Saleh ni yang dah dinamakan dengan pelbagai nama-nama komersial ni, bila diorang sebut fasting tu, pada mereka it's not yang dipanggil dry fast. Dry fast tu macam, ni terminologi lah ya, saya explain sikit. Kalau dry fast tu macam kita lah, tak makan, tak minum langsung. Pada diorang kebanyakan bila diorang sebut fasting tu, mereka bermaksud water fasting. That means diorang boleh minum tapi tak boleh makan ya. Diorang boleh minum air, diorang boleh minum kopi dan teh tanpa gula dan juga minuman yang tanpa kalori. Itu konsep puasa pada diorang ya. So ada difference sedikit. Tapi diorang juga acknowledge dry fast ni memang banyak dilakukan oleh Muslims all around the world, dan mereka acknowledge puasa di bulan Ramadan itu adalah satu dry fast yang sangat efektif untuk kesihatan. Kita tak payah ceritalah apa yang Al-Quran dah sebut ya berkenaan dengan benefits of fasting. Semua ni kita dah tahu daripada kecil. Tapi saya nak bawa anda melihat daripada perspektif mereka yang mengolah ya berpuasa untuk cara pengamalan hidup yang lebih sihat ini. So bila mereka sebut intermittent fasting ini bermaksud puasa yang diselang-selikan dengan pemakanan yang sihat. Okay. Ada beberapa cara untuk melakukan intermittent fasting ini. Nanti saya akan beritahu. Tapi saya nak jelaskan di sini tujuan sebenar melakukan puasa ini. Apa
apa yang paling utama kita nak achieve untuk badan kita ialah kita nak kalau boleh kita nak turunkan kadar insulin yang diriliskan dalam badan kita. Sebab insulin ni, kalau anda nak tahu, insulin ni daripada sejenis hormon ya, dan yang dikeluarkan oleh pankreas kita. Insulin ni akan dikeluarkan setiap kali kita makan. Jadi every time kita makan, memang badan kita akan release insulin, sebab tugas utama insulin ni adalah untuk clearkan gula ya dalam saluran darah kita. Sebab gula yang berlebihan dalam saluran darah ini, dalam saluran darah kita ni dikira sebagai satu bahaya ya. So ini adalah tindakan refleks semula jadi yang memang Allah dah ciptakan. Ini tugas insulin untuk clear blood clear sugar in our blood. Masalahnya bila kita makan berlebihan, terutamanya makronutrien karbohidrat ya. Kalau kita makan berlebihan over a long period of time, badan kita perlahan-lahan akan menjadi insulin resistant ya. Maknanya insulin tu sudah tidak berupaya, badan kita dah tak sensitif lagi untuk clearkan gula-gula di dalam darah itu. Jadi ini yang kita tak nak. Ini kalau berpanjangan boleh menyebabkan diabetes ya, dan juga komplikasi lain yang boleh mengakibatkan penyakit jantung. Okay. So tujuan fasting ni adalah untuk menurunkan kadar insulin dalam badan. Sebab tu kita tak boleh makan. Bila kita minum tak apa, because minuman yang tak bergula ya, minuman seperti air kosong ataupun teh dan kopi kosong tak akan increase insulin level. Makanan yang sensitif terhadap insulin adalah seperti karbohidrat ya. Karbohidrat memang insulin akan spike. Cuma lemak yang tak akan mengakibatkan insulin diriliskan dengan banyak ya. Protein dan karbohidrat akan incite insulin to be released ya daripada pankreas kita. Jadi ini tujuan utamanya, supaya kita menurunkan insulin. Because insulin hormon ini selain daripada clearkan gula, dia juga menggalakkan fat storage ya. Supaya karbohidrat yang berlebih ataupun glukos yang lebih itu disimpankan sebagai lemak dalam badan kita. Jadi bila kita turunkan insulin, badan kita lebih kadar untuk pembakaran lemak tu lebih banyak berlaku. Jadi ini yang kita nak cuba hasilkan ataupun dapatkan melalui fasting. Okey, satu cara intermittent fasting yang popular ya, yang diamalkan oleh ramai orang, dipanggil 16-8. Maknanya 16 jam berpuasa dan 8 jam, ada waktu 8 jam untuk kita makan. Ya, pilihan waktu ini terpulanglah bersesuaian pada jadual anda sendiri. Ramai yang cuba untuk membuat daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 8 malam, itu sahaja eating window. Maknanya dia hanya boleh makan daripada 12 tengah hari sampai 8 malam. Daripada 8 malam tak boleh makan, stop sampai 12 tengah hari the next day ya. Tapi boleh minum lah, boleh minum seperti saya sebut tadi, air kosong, kopi ataupun teh kosong ataupun minuman yang tanpa kalori. Tapi tak boleh makan sebab kita nak keep our insulin down. Jadi dalam 8 hour eating window ni boleh makan seperti biasa. Tapi perlu diingatkan, kalau anda nak menggunakan intermittent fasting ni sebagai weight loss tool, janganlah waktu 8 hour window tu anda binge ya, ataupun makan sesuka hati anda. So that's not going to work. Jadi makan sekadar yang berpatutan. Ada yang hanya makan 1 meal sahaja, ada yang makan 2 meal sahaja. So kalau ikut timing yang tadi tu, maknanya anda dah tak breakfast ya. So you skip breakfast completely dan anda hanya ambil lunch dan dinner. Pada sesiapa yang mengamalkan OMAD ini adalah 1 meal a day ya. Ramai juga yang mengamalkan OMAD, maknanya dia hanya makan sekali sehari. So ramai pengamal OMAD ni buat sekali dengan intermittent fasting, sebab dah halang-halang tak makan tu, buatlah IF sekali. So kalau anda buat OMAD, boleh makan 1 meal sehari. Saranan saya mungkin makan dalam waktu pukul 3 atau pukul 4 ya, like in the middle of that 8 hour period itu. Tapi saya sebelum ni saya banyak melakukan keto coaching ya, pada sesiapa yang berminat untuk makan secara ketogenik ini. Saranan saya adalah untuk mengamalkan intermittent fasting bukan 16-8, tapi kita tambah lagi 2 jam, iaitu 18-6. Maknanya 18 jam berpuasa dan ada 6 jam waktu yang anda boleh makan. So bila kita mengamalkan
pemakanan pattern macam ni secara naturalnya kita akan makan kurang daripada biasa, ya. So ada caloric restriction sedikit. So ini boleh membantu anda untuk mengurangkan berat badan. Okey, cara kedua intermittent fasting ini adalah yang dipanggil 5-2 diet. 5-2 diet ini anda makan seperti biasa selama 5 hari seminggu dan 2 hari selebihnya dalam seminggu tu anda makan hanya sikit. Kita restrict kalori itu sebanyak 500 hingga 600 kalori sahaja. Dan yang disarankan adalah hari Isnin dan hari Khamis. Sounds familiar tak? So sama juga dengan pengamalan puasa sunat kita kan. Kita puasa hari Isnin dan hari Khamis. Tapi memang kita buat dry fast. Tak makan dan tak minum langsung. Tapi mereka yang mengamalkan 5-2 diet ini, dia makan sikit. Dia hanya jaga kalori tu supaya tak lebih 500 atau 600 kalori. Okay. Dan cara yang ketiga yang dipanggil eat, stop, eat. Eat, stop, eat ini 1 atau 2 hari seminggu mereka akan berpuasa selama 24 jam. So ini timingnya terpulang pada kesesuaian masing-masing jugalah. So katakan anda nak bermula daripada 8 malam. So daripada 8 malam ini sampai 8 malam esok, selama 24 jam tu tak makan langsung. Tapi seperti biasalah diorang ni mengamalkan water fasting, so diorang boleh minum, ya. So they can drink water ataupun kopi ataupun teh yang tanpa gula, ya. So amalkan dalam 1 atau 2 hari seminggu. So ini adalah 3 cara utama, ya, yang untuk pengamal-pengamal intermittent fasting. Adalah cara-cara lain tapi belum terbukti efektifnya pengamalan itu. So 3 ini yang secara banyak studies juga telah dilakukan, memang efektif as a tool untuk weight loss, ya. InsyaAllah dalam episod yang akan datang saya akan kongsi lagi, kita halusi lagi benefit of intermittent fasting ini. Saya tinggalkan anda dengan dapat di hujung segmen ini dengan 1 minute video. Saya listkan, ya, benefits of fasting. Banyak ni yang kita dah tahu juga, tapi ini adalah berdasarkan kajian-kajian beberapa tahun kebelakangan ini untuk anda fahami juga perspektif barat, ya, berkenaan dengan puasa. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu depan. Bye. Itulah jadinya sekali lagi. bila mute dah lupa nak mute. So, Alhamdulillah. Saya yang baik daripada Hanif, saya yang baik daripada Abang Yus, Masya Allah. Kita dalam langkah kita nak meneruskan hidup kita ni, kita tidak boleh mengabaikan, tidak boleh mengenepikan ilmu. Kan, itulah sebenarnya dasar kepada apa yang kami semua di Akisho ingin bentuk semua kita punya bentuk-bentuk produksi kita, baik Akisho dan semua yang terkait dengan Akisho,
ataupun insya-Allah mungkin di masa depan kita daripada Akisho ni akan lahir bentuk-bentuk konten yang kita rasa perlu dan kita rasa ada niche dia sendiri dan juga akan kita percaya akan membawa manfaat kepada diri kita, keluarga dan insya-Allah kepada umat lah insya-Allah. So insya-Allah, tapi alhamdulillah dalam episod ke-11 ni kita nak ambil peluang juga untuk terus kita cek diri kita sama-sama, macam kita selalu buat. Dan ini satu aktiviti, satu exercise yang baik. So, boleh tak kita nak jemput Hanif dan Abang Yus bersama-sama dalam segmen ni insya-Allah. Dan kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, setia bersama-sama dengan Akisho, jangan lupa follow kami di Instagram, subscribe kami YouTube channel kami, dan juga follow dan like kami di Facebook insya-Allah. Ya, itu dia Abang Yus dan Hanif sudah bersama-sama dengan kita. So Hanif, apa yang membuat Hanif nak cerita tentang kepimpinan hari ini ni? Bang, sebenarnya saya fikir tajuk ni sebenarnya lewat ni 2 hari lepas, malam baru terfikir. Sebab ada satu kisah sebenarnya berlaku dekat apartmen saya ni. Nak cerita sikit lah kan? Sikit je masa ada. So, kita ada masalah dengan pengurusan lah kan, JNE ni kan, bersama-sama. Jadi pengurusan ni sebelum ni ada bertukar beberapa kali pengurusan. Jadi ada isu dekat pengurusan tu yang di mana ada kerja-kerja tangan gaib yang mengalihkan duit dan sebagainya. Jadi kewangan dekat pengurusan tu menjadi tenat. So bila tenat ada berlaku macam bayaran kepada bil bekal Syahbaz tu tertonggak. Bila tertonggak, Syahbaz terpaksa ambil tindakan untuk potong. Bila dah potong, maka bertelagahlah penduduk-penduduk ni. Jadi dekat situ saya dah fikir, siapa sebenarnya ketua kat sini. Jadi ketua tak pernah muncul pun dekat dalam grup tu. Mereka keep on bertelagah, cakap siapa salah ni, siapa salah tu. Sampailah datang seorang saudara ni ataupun abang apa saya pun tak ingat. Jadi abang ni cakap dengan penuh hikmah, dengan penuh baik sekali. Jadi apa yang abang sebut, dia kata daripada kita keep on bertelagah macam ni akan menyelesaikan masalah. Jadi pukul 9 malam ni kita duduk dan kita bincang apa masalah, macam mana cara nak menyelesaikan masalah. Jadi number one, saya terfikir ada dalam ramai-ramai ni kan suka sangat akan mencari masalah-masalah. Dia akan korek balik masalah-masalah lama, akan cerita balik masalah yang akan lama-kelamaan akan menjadi lagi masalah lagi besar kan bila kita dah bertelagah macam tu. So alhamdulillah Allah datangkan seorang manusia yang macam tu, yang penuh hikmah, dia ajak kita sama-sama bincang. Itu yang Nabi pesan kita kena bersyukuran. Sebab tu saya bawa topik ni ke dalam Akisho hari ni. Masya-Allah. Tapi dengan karakter yang suka menimbulkan kontroversi, karakter yang suka melihat kepada aspek-aspek negatif tu, memang across the board lah Hanif. Dan lebih-lebih lagi dalam saya rasa, saya percaya dan saya tahu dalam ruang profesional abang Yus juga. Betul tak Abang Yus? Macam ada orang dalam tu dia punya pemandangan terhadap kaedah-kaedah barat, kaedah-kaedah yang baik dan teruji. Tapi sebenarnya kita faham benda tu semua lahir daripada kebenaran Islam yang kita tak perlu sibuk pertahankan secara kasar. Betul tak Bayu? Yeah. Ada orang tu dia taksub sangat sebelah sini, lepas tu dia nak hentam sebelah sana, vice versa. Kan? Abang Yus punya pandangan terhadap sikap macam tu dalam kita punya hidup, dalam kita punya environment sekarang ni, macam mana Abang Yus? Macam mana kita nak tangani benda? Pada saya lah, orang yang macam ni personally saya panggil dia sombong sebenarnya. Betul. Sebab pada saya
ilmu tu kan hikmah. So ilmu tu kita ambil berdasarkan kepercayaan asli kita lah. Macam kita insya-Allah tak ada problem lah because kita umat Islam kan. Tapi kalau mereka yang banyak cedok sana sini kan kadang dia orang tak faham. They don't understand why. Macam kita, saya rasa umat Islam sangat-sangat bertuah because kita sentiasa boleh buat parallel comparison ya, research and findings from the West dan ajaran Islam. So sebab kita tahu the basis is always ajaran Islam daripada Quran dan hadis. Betul tak? So whatever research and findings that they have now, semuanya adalah yang hasil kajian yang dah bercabang-cabang semuanya. Tapi diorang semua tak reti nak go back to the roots because diorang tak tahu. We have that advantage, saya rasa lah. Dan we must always be able to go back to the roots. So kalau kita tahu, dan kita boleh relate, patutlah kita kena, Islam suruh kita buat macam ni, inilah hasilnya, inilah sebabnya. Tapi janganlah kita tak tolak ke apa ke, what I mean is kita ambil because research itu adalah penting because itu menguatkan lagi kepercayaan kita sendiri. Then we believe even more with what we do. Ini adalah hasilnya. Of course lah dalam Quran tak adalah dia detailkan benda-benda ni kan. Ini semua adalah hasil. Sebab tu Allah kurniakan kita akal juga supaya kita boleh memikirkan dengan lebih lanjut lagi ataupun keluarkan lagi teori dan juga scientific research yang untuk support sesuatu protokol ataupun sesuatu pengamalan itu. Dalam pengamalan kesihatan lah especially sangat-sangat rampant. So sebenarnya memang dah ada. Cuma kita perlu halusi lagi lah so we can appreciate it better, I think. Masya Allah. Betul lah tu. Sangat-sangat penting fondasi ilmu tu supaya kita tidak jatuh kepada kesombongan tu. Betul lah Maju cakap. Dia kebanyakan kesalahan kita termasuk yang leadership tadi ni, ujungnya kalau kita kaji dia sebenarnya dia terkait rapat dengan sifat yang sombong. Dan kita minta Allah SWT jauhkan kita daripada sifat itu. Allah tambahkan kita pemahaman untuk kita meneruskan hidup kita dengan ilmu-ilmu yang baik dan hasilnya kita dapat berjaya, kita dapat sihat dan kita dapat terus positif. Alright, sekian saja daripada kami semua dari Aki Show. Jumpa lagi pada minggu hadapan dan jangan lupa terus setia bersama-sama kami di social media, di Instagram, YouTube dan juga Facebook. Terima kasih. Assalamualaikum.